kita masuk pula yang menyebabkan batal iman juga, atau menghalalkan yang haram dengan ijma' ulama. Maksud ijma' ulama ni, sepakat semua ulama mengatakan ianya halal, sepakat mengatakan ianya haram. Okey, tiba-tiba dia kata sebaliknya, maka batal iman. Sepakat ulama. Ada ke yang tak sepakat? Ada yang kita panggil khilaf. Kan ada khilaf dalam hukum fiqh, kan ada khilaf. Ni yang tak ada khilaf. Dia kata sebalik. Yang haram dia kata halal, yang halal dia kata haram. Dia kata sebalik, batal iman juga. Kufur lah dia. Atau menghalalkan yang haram dengan ijma' segala ulama, dan diketahui haramnya daripada agama dengan darurat. Maksudnya maklum minaddin bid-darurah. Saya biasa guna istilah perkara yang kasar-kasar dalam agama. Itu dia. Maksud diketahuikan haramnya daripada agama dengan darurat. Daripada agama dengan darurat tu, dari satu istilah tu nama al-ma'lum minaddin bid-darurah. Bila diterjemahkan bahasa Melayu jadi gitulah, diketahuikan daripada agama dengan darurat. Susah nak faham. Maksud dia kat situ, dia bukan perkara halus dalam agama, dia perkara kasar dalam agama. Benda yang mudah untuk kita tahu, benda yang mudah untuk dia pelajari. Tak perlu nak masuk universiti belajar tinggi-tinggi untuk tahu. Tak perlu. Memadailah kita biasa aja kita dah dapat tahu. Itu dia maksud dia. Diketahuikan haram daripada agama dengan darurat. Perkara yang mudah-mudah dalam agama. Babi haram, mudah aja. Orang Cina, orang India, orang putih pun tahu, orang Islam babi itu haram, tak boleh makan. Maka babi itu dia panggil ma'lum minaddin bid-darurah. Perkara agama yang dapat diketahui dengan darurat. Tapi kita fikir darurat, kita tak faham, kita tukar. Perkara yang kasar-kasar dalam agama, perkara yang mudah-mudah dalam agama. Dia sambung, tengok tu. Dan tiada harus tersembunyi hukum itu atasnya. Bukan benda yang tersembunyi, bukan benda yang halu-halu nak kena mengaji sungguh-sungguh baru tahu. Tak. Perkara biasa aja, perkara mudah-mudah aja, tak tersembunyi pun. Lainlah ilmu-ilmu yang tersembunyi, itu lain. Ini ilmu kasar, dia panggil ilmu kasar yang terzahir, mudah nak tahu, malah orang kafir pun mungkin tahu. Itu maksud maklum minaddin bid-darurah, diketahui daripada agama dengan darurat, itu maksud dia. Jadi dalam masalah ni haram itu diketahui dengan darurat, iaitu contohnya babi. Dia bukan perkara halus, semua orang tahu orang Islam haram makan, maka dia pun menghalalkan yang haram. Haram babi, dia kata babi itu halal. Murtad, kafir dia jadi, batal iman dia. Dan tiada diterima daripada dakwa akan jahil hukum itu. Tiba-tiba dia kata, minta maaf lah, bukan sengaja nak cakap, aku ni jahil. Boleh tak terima gitu? Padahal bendanya sudah jelas haram. Halal haram tu al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Haram tu jelas, halal juga jelas. Dia tak ada di antara tengah-tengah. Tak ada. Halal jelas, haram pun jelas. Bila ianya jelas, dan ianya bukan benda yang halus-halus, dia benda kasar-kasar, benda yang mudah je nak tahu. Tiba-tiba dia kata, aku tak tahu, aku ingatkan biar awak boleh makan. Contoh, kalau kata aku ingatkan anjing boleh makan, katalah gitu kot. Kan? Yang perkara tu perkara yang mudah-mudah. Aku ingatkan, aku tengok bab lain. Dia ada bagi contoh apa? Dia ada bagi contoh kat bawah. Nanti ada dulu. Bawa contoh kat bawah, kita baca. Dan dia bukan perkara batin, dia bukan perkara batin, dia perkara yang kasar. Tiba-tiba dia kata, aku tak tahu, aku kata gitu, aku pegang gitu, aku jahil, adakah dimaaf? Dia kata kat sini, tiada diterima daripada dakwa akan jahil hukum itu. Tak diterima. Kau cakap jahil pun tak terima. Jahil apa? Benda simple macam tu. Benda mudah-mudah gitu, jahil apa pula? Okey. Tak dimaafkan.
Sebab ada perkara agama yang dimaafkan sebab dia perkara halus. Kita tak tahu, kita buat. Tak tahu. Kita buat macam apa. Bila gitu, bila kita tak tahu, kita kata halal sedangkan ianya haram. Kita tak tahu. Kan jahil. Mungkin dia dimaafkan kerana perkara itu tersembunyi. Macam isu yang terbaru orang bawa timbul tentang belangkas. Belangkas boleh makan ke tak kan? Banyak kitab-kitab sebut. Malah kitab-kitab Taurat dia sebut belangkas tu haram makan. Tiba-tiba kita dah makan belangkas. Habis tu ada yang kata halal. Yang halal tu telur dia. Telur tu halal. Tapi belangkas tu sendiri haram. Dia punya isi, kita panggil isi lah kot. Haram. Tak boleh. Tapi telur tu tak apa. Telur dia. Telur belangkas. Jadi bila macam tu, mungkin kita kata yang haram, kita kata halal dulu, menghalalkan yang haram. Adakah kafir kita? Mungkin perkara itu perkara yang halus. Perkara yang halus dalam agama. Baru ada viral lah sehari dua ni. Jadi oleh kerana itu kita kata boleh makan sedangkan ianya haram. Kita kata kita jahil. Adakah diterima? Saya rasa dalam masalah belangkas tu diterima. Kejahilan itu diterima. Tapi takkanlah babi tak tahu haram. Maka tak diterima. Jika dia kata, aku berpegang selama ini, babi boleh makan. Tapi sebab aku jahil, tak diterima. Tiada diterima daripadanya dakwa akan jahil hukum itu. Tak terima. Adapun pada batin, ni perkara halus. Bukan perkara ma'lum minaddin bid-darurah. Bukan. Perkara ni halus. Perkara ni yang tersembunyi dalam agama. Maksud tersembunyi tu kena ngaji sungguh-sungguh. Baru kita dapat tahu hukum itu. Iaitu perkara yang batin-batin. Kan? Jika ada ia jahil akan dia, maka diuzurkan dia. Kalau kata aku tak tahu sebab aku jahil, dimaafkan. Dimaafkan. Walaupun dia menghalalkan yang haram. Sebab perkara tu mungkin perkara halus-halus. Perkara halus-halus. Sejenis siput je. Sejenis siput. Dulu pernah viral pasal makan sejenis siput. Siput apa? Tengoklah dulu. Kalau memang betul-betul haram, dia kata halal, kita tengok. Adakah perkara tu perkara halus atau perkara kasar? Mungkin kita boleh kata ianya perkara halus. Sebab ada siput yang boleh makan kan? Ada yang tak boleh. Macam mana kita nak tahu? Kalau perkara tu memang perkara yang halus, perkara yang kena mengaji sungguh, maka dimaafkan jika kita kata yang haram itu halal. Tapi perkara tu yang jelas-jelas dah, kita duk kata juga ianya halal, walaupun ianya haram jelas-jelas, maka tak dimaafkan. Jadi kadang-kadang dia memang dah tahu jelas-jelas, dia tetap cakap kata halal walaupun haram. Biasanya terjadi perkara ni bila dia dah terbiasa buat satu-satu dosa tu, satu-satu perkara tu dia terbiasa buat lama-lama jadi sebati dengan diri. Bila sebati dengan diri ni, bila sebati dengan diri dia, mudah untuk dia halalkan yang haram. Ya, begitu. Bila dah sebati, kalau tak sebati dengan diri dia, dia kita kata tak logik. Dah tahu-tahu dah sah-sah ianya haram, tiba-tiba ada orang halalkan. Adakah orang gitu? Macam tak ada je. Ada. Iaitu dia dah sebati dengan diri dia. Dia dah buat selalu sangat, maka mudah untuk dia halalkan yang haram. Pada mula-mula dia buat dulu, dia tahu bendanya haram. Dia tahu. Walaupun dia buat, dia tahu ini haram. Tapi kalau dah bertahun-tahun dia melazimi, terbiasa buat satu perkara yang haram, akhir sekali mungkin ada orang nasihat ke apa ke, maka dia akan kata, mana haram. Sebab dah terbiasa. Kalau perkara tu memang jelas-jelas haram, jarang orang kata yang haram tu halal. Jarang orang kata gitu. Dia dah terbiasa sangat. Siput babi. Siput babi je. Itulah ada orang kata halal ya. Jangan kata gitu. Tengok kalau perkara-perkara tu halus, ianya dimaaf. Haram tetap haram, tapi ianya dimaafkan. Maksudnya tak batal imannya, tak murtad. Sebab benda halus. Kalau benda tu kasar, tak dimaafkan. Tengok dia bagi contoh apa. Seperti zina.
Zina perkara maklum minaddin bidarurah. Perkara yang kasar dalam agama. Dia i'tiqad, dia berpegang, dia kata zina tak haram. Kerana zina ni redha, meredai, suka sama suka. Maka ianya tidak haram, ianya dibenarkan. Dia kata gitu, dia pegang gitu. Bukan dia kata, dia pegang gitu dalam hati dia. Dia kata yang tak boleh tu adalah rogol kerana ianya adalah satu paksaan. Rogol adalah satu paksaan. Maka tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau zina boleh, dia pegang gitu, maka batal imannya. Kufur orang-orang tu. Kafir orang tu.